Salam sejahtera, nama saya Harun bin Yunus. Kali ini saya akan memberi sedikit micro teaching, penerangan tentang bahagian-bahagian ataupun komponen-komponen pada double bass dan juga fungsi kepada komponen dalam double bass. Bagi bahagian pengenalan yang pertama ini, saya akan membuat penerangan tentang keluarga-keluarga alat bertali, tetapi saya akan lebih memfokuskan penerangan saya kepada double bass. Seperti kita sudah tahu bahwa keluarga-keluarga bertali ataupun family string dalam simpan orkestra terdapat 4 keluarga, yaitu violin, viola, cello, dan juga double bass. Alat-alat bertali ini kita dapat bezakan melalui size-nya, di mana bagi violin dan juga viola memiliki size yang lebih kecil dan memainkan not yang tinggi. Bagi violin akan memainkan treble clef, bagi viola akan memainkan alto clef, dan bagi cello pula memiliki size yang lebih sedikit besar daripada violin dan juga viola. Seterusnya kita akan melihat size yang paling besar, yaitu pada instrumen double bass, di mana cello dan juga double bass akan menggunakan bass clef sebagai guide dalam bermain sebarang musik. Double bass ataupun kontrabass, seperti saya katakan sebentar tadi, ialah instrumen yang paling besar size-nya dan juga paling rendah dalam keluarga alat bertali ini. Dan juga dikatakan double bass ini merupakan tulang punggung kepada bunyi bass dalam sebuah band orkestra. Bagi size kebanyakan double bass, ianya selalunya kira-kira daripada 130 hingga 180 cm, dan juga mempunyai tiang ataupun end pin pada bahagian punggung double bass dan berfungsi sebagai penahan ataupun penampung kepada berat double bass ini. Dan end pin ini juga kita dapat lihat pada instrumen cello. Terakhir, double bass ini sering digunakan dalam permainan musik jazz, musik blues, dan juga dalam satu simfoni ataupun grup orkestra yang besar. Baiklah, pada kali ini saya akan masuk kepada bahagian pada double bass serta fungsinya. Yang pertama, kalau kita lihat pada bagian atas sekali double bass, kita dapat melihat ada satu simbol scroll yang berfungsi sebagai simbol kepada alat-alat bertali. Seterusnya, kalau kita turun sedikit daripada scroll tadi, kita akan melihat adanya pack box dan juga machine screw ataupun pack machine screw. Baik, bagi pack machine screw ini merupakan komponen yang digunakan untuk membuat penelaan ataupun tune kepada string dalam instrumen alat-alat bertali ini, dan selalunya akan dibantu oleh pack box, di mana pack box akan membantu melaraskan dan mengikat string untuk membantu pengaturan nada yang kita ingin hasilkan. Seterusnya kita akan melihat adanya nut pada bahagian bawah daripada pack box dan juga pack machine screw. Baik, yang seterusnya kita akan melihat adanya string, di mana bagi string double bass ini adalah berbeza dengan size string keluarga bertali yang lain, di mana size string pada double bass ini adalah lebih besar daripada string instrumen violin, viola, dan juga cello. Dan bagi kedudukan permainan open string pada double bass ini, pada string ataupun tali paling atas ialah
note E, kemudiannya tali kedua note E, D, dan G. Berikutnya kita juga akan dapat melihat terdapatnya bahagian pada neck dan juga fingerboard, dan pada bahagian ini saya akan membuat penerangan yang lebih bagi bahagian ini. Baik, bagi fingerboard double bass ini, ianya selalunya diperbuat daripada kayu ferro kerana ianya adalah lebih tahan lama dan juga sesuai untuk fingerboard fretless double bass. Kita juga perlu tahu bahawa fingerboard pada double bass adalah berbeza dengan fingerboard electric bass, kerana fingerboard double bass ini merupakan fingerboard fretless dan sedikit sukar untuk dimainkan ataupun sedikit sukar untuk kita menekan note yang tepat pada fretboard fretless ini. Dan fungsi bagi fingerboard ini adalah tempat untuk kita meletakkan jari-jari kita pada tangan kiri ini, serta tempat untuk kita menekan nada yang terdapat pada fingerboard itu. Seterusnya ialah neck, di mana neck ini ialah bahagian yang melekat dengan fretboard dan tempat meletakkan ibu jari untuk membantu menahan beban pada instrumen semasa bermain. Seterusnya masih kepada penerangan pada bahagian double bass. Bahagian seterusnya ialah top ataupun body pada double bass. Yang seterusnya bridge, yang merupakan komponen untuk menghantarkan getaran bunyi ataupun getaran suara daripada string tadi kepada badan instrumen, dan kita perlu memastikan kedudukan bridge itu haruslah sentiasa dalam keadaan yang tegak di atas body ataupun top instrumen double bass. Setelah daripada top ataupun body tadi, kita dapat melihat adanya F-hole pada bahagian body double bass, di mana F-hole ini berfungsi untuk mengeluarkan bunyi daripada dalam badan instrumen double bass itu. Dan seterusnya ada tailpiece dan end pin yang berfungsi untuk menampung dan menyokong berat atau dijadikan tongkat bagi alat muzik cello dan juga double bass. Bahagian atau komponen terpenting dalam double bass yang berikutnya ialah bow. Baik, bagi bow pula, bow double bass selalunya terdapat dua jenis bow, iaitu French bow dan juga German bow. French bow ialah merupakan bow yang sedikit kecil saiznya daripada German bow, dan jenisnya adalah lebih kurang seperti bow pada violin dan juga viola. Dan ianya juga memiliki cara penggunaan ataupun cara memegang adalah lebih kurang sama dengan cello. Dan bagi jenis bow French bow ini adalah lebih sesuai digunakan bagi sesiapa yang baru mula belajar dalam instrumen double bass ini, kerana ianya lebih ringan dan lebih kecil serta lebih mudah untuk digenggam bagi seseorang yang baru belajar instrumen double bass. Baik, bagi bahagian-bahagian kecil yang terdapat pada French bow ini, antaranya ialah adanya tip ataupun point pada bahagian hujung depan bow, kemudiannya ada stick, seterusnya ada hair ataupun busur, kemudiannya ada bow grip, kemudiannya ada frog dan juga adjusting screw, di mana adjusting screw ini berfungsi untuk mengetatkan dan juga mengendurkan hair pada bow ini.
Berikut ini ialah sedikit video untuk kita mengetahui cara untuk menggenggam ataupun memegang bow French bow ini, dan juga cara untuk memainkan bow. In here. But this is a French bow. So you curve your hand over the top, you place your thumb right here. And typically this is called a nub, or something that you place on your bow that will give you a muscle memory. Curve your fingers over so you can have a steady foundation for your hand, and then bring it down to the bait, the string, and then with a French bow you just come back and forth as like you were sawing a log or something. So this is up bow. Terusnya kita pergi kepada jenis bow yang kedua, yaitu German bow. Baik, bagi German bow ini, ianya adalah sedikit lebih besar dan panjang berbanding French bow, dan mempunyai frog yang lebih besar dan memerlukan saiz tangan yang panjang dan juga besar untuk menggenggam ataupun memegang. Namun kita perlu tahu kelebihan yang ada pada German bow ini. Antaranya ialah ia dapat membantu mengeluarkan suara yang lebih besar dan jelas jika digunakan ataupun digesekkan pada string instrumen double bass kita. Seterusnya, bahagian kecil pada German bow ini antaranya ialah lebih kurang sama dengan bahagian kecil pada French bow tadi. Pada hujung hadapan bow ini ada juga point ataupun tip, dan berikutnya ada stick dan ada he, kemudiannya ada bow group dan frog serta adjusting screw, dan juga berfungsi sebagai alat untuk mengetatkan dan juga melaraskan he ataupun bulu pada bow German bow. Take the bow in your left hand, shake the tension out of your right, and then place the frog all the way into your palm. These two fingers curve and tap. The thumb is placed right on top of the stick, like so. Very important that these are bent. The pinky comes around the bottom, rests on the ferrule, and the third finger just floats. Now, if I have this, I can flex. So I've got it. Saya rasa itu saja daripada saya, perkongsian ataupun micro teaching saya pada instrumen double bass ini, dan ya saya harap melalui video ini sedikit sebanyak dapat memberi pengetahuan tambahan kepada kita semua tentang keluarga-keluarga alat bertali, di mana kita dapat lihat dalam keluarga bertali adanya instrumen violin, viola, cello, dan juga double bass, dan setiap instrumen itu memiliki size yang berbeza dan juga size string yang berbeza, dan saya harap video ini dapat banyak memberi ilmu tambahan kepada kita tentang double bass ataupun bahagian-bahagian penting pada double bass. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.